Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Adakah anda ni seorang content creator ataupun seseorang yang menghasilkan video sebagai kerja anda? Jadi sekiranya anda ni selalu merekodkan video menggunakan kamera sama ada untuk tujuan peribadi ataupun tujuan profesional, maka sudah semestinya anda tahu tentang penggunaan external monitor ataupun juga dikenali sebagai field monitor. Jadi apa yang ada dengan saya sekarang ni, ini adalah satu monitor keluaran Holy Land. Dan ini adalah Holy Land Mars M1. Dan ini merupakan all-in-one transmitter, receiver dan juga monitor. Dan dalam episod kali ini, saya akan ceritakan kepada anda ciri-ciri yang ada pada monitor ni dan kenapa monitor ni merupakan salah satu monitor yang berguna, terutamanya untuk content creator. Saya mulakan dulu dengan ciri-ciri utama monitor Mars M1 ni. Jadi saiz monitor ni adalah 5.5 inci dan ini merupakan satu touch screen monitor. Resolution maksimum monitor ni adalah 1920x1080 dan keterangan monitor ni adalah sehingga 1000 nits. Lepas tu dia punya contrast ratio dia adalah 1000:1. Dari segi port dan sambungan pula, terdapat satu port HDMI untuk input dan satu lagi port HDMI untuk output. Lepas tu dia juga ada satu port SDI input. Lepas tu untuk port HDMI tadi kan, untuk input, monitor ni boleh menerima sehingga resolution 4K pada 30 fps ataupun kita panggil 30p kan. Lepas tu untuk HDMI output tu pula, dia juga boleh mengoutputkan resolution 4K pada 30p. Lepas tu, dia pun ada satu port USB Type-C, satu headphone jack yang 3.5mm tu, dan dia ada satu input untuk DC power dan juga satu output untuk DC power. Output tu dia boleh memberikan kuasa output sehingga 8.5 volt pada 0.6 ampere. Lepas tu daripada segi butang kan, monitor ni dia hanya ada satu saja butang, iaitu butang power dekat belakang tu. Dan selain daripada tu, untuk daripada segi mounting pula, terdapat dua mounting point, di mana satu kat belah kanan dia dan satu lagi di bahagian bawah. Dan memandangkan monitor ni dia boleh berfungsi sebagai transmitter dan juga receiver, maka dia ada built-in wireless. Lepas tu daripada segi transmission dan receiving tu kan, dikatakan jarak transmission tu adalah sehingga 150 meter sekiranya ada line of sight. Nanti pada bahagian seterusnya, saya akan ceritakan dengan lebih lanjut tentang fungsi transmitter dan receiver ni. Satu benda yang saya boleh katakan tentang Mars M1 ni adalah kualiti pembuatan dia tu sangat baik tau. Saya pernah gunakan beberapa monitor lah macam Mars HD dan sebagainya ataupun kita panggil benda tu kan tadi saya kata field monitor tu kan. Lepas tu saya juga pernah gunakan field recorder seperti Atopos Ninja 5 dan sebagainya. Dan saya boleh katakan yang Mars M1 ni daripada segi dia punya rupa dan dia punya pembuatan tu memang solid macam monitor-monitor yang mahal. Lepas tu dia punya material yang digunakan untuk casing dia pun agak bagus tau. Jadi casing Mars M1 ni dia buat daripada aluminium. Lepas tu dia ada satu lapisan macam lapisan getah macam tu untuk nak melindungi casing aluminium tu daripada cala dan juga daripada hentakan. Lepas tu kalau jatuh okey lah. Lepas tu saya juga suka material getah ni sebab dia senang nak grip tau. Jadi kalau tangan ada basah ke apa ke, dia tak licin. Monitor Mars M1 ni dia adalah agak ringan di mana berat dia tu hanya 380 gram saja. Lepas tu saiz monitor ni pula adalah 15.2 cm lebar, lepas tu tinggi dia tu adalah 9.6 cm dan dia punya tebal tu adalah dalam 4 cm macam tu. Tapi satu benda tau. Walaupun monitor ni saya kata dia agak ringan yang 380 gram, tapi anda kena ingat yang monitor ni dia perlukan bateri untuk nak hidup. Dia gunakan yang Sony NP-F bateri tu untuk nak berfungsi. Jadi berat bateri tu dia akan mempengaruhi berat keseluruhan setup anda tu nanti. Monitor Mars M1 ni dia ada pelbagai settings dan juga features yang sangat berguna. Jadi anda boleh akses semua benda tu melalui menu yang ada pada monitor ni. Jadi dalam bahagian ni saya akan tunjukkan kepada anda satu persatu settings yang ada pada dia. Okey, untuk nak akses menu tu senang saja. Anda cuma kena sentuh skrin tu macam ni dan dia akan tunjukkan display kat atas skrin tu lah macam ni kan. Kali dekat bawah tu adalah menu, kat atas tu adalah beberapa maklumat lah. Macam dekat belah kiri atas ni, dia tunjuk yang signal strength dan sebagainya. Lepas tu kat tengah tu, dia tunjukkan video input yang diberikan kepada monitor ni. Jadi sekarang ni, monitor ni sedang menerima input pada 1080 60p. Lepas tu dekat belah kanan atas ni, dia ada battery indicator lah, berapa banyak bateri lagi. Okey, mari saya tunjuk dekat anda menu lah. Okey, saya mulakan dengan yang bahagian kiri bawah ni yang paling pertama sekali. Okey, jadi yang pertama sekali ni, bila anda tekan dekat dia, ini adalah waveform.
Jadi bila anda tekan dekat bahagian waveform tu, dia akan keluar macam ni. Dan memandangkan ini adalah touchscreen, anda boleh gerakkan waveform ni punya window ni mana-mana yang anda nak lah, letak kat situ pun boleh, tak kisahlah mana-mana. Okey, lepas tu kalau anda nak tutup ni, anda cuma kena sentuh dekat dia lagi sekali untuk nak tutupkan waveform tu. Okey, sebelah waveform tu pula kita ada vector scope. Sama juga vector scope ni pun kita boleh gerakkan dia macam ni. Okey, saya tutup vector scope. Okey, yang ketiga ni pula, ini adalah histogram. Okey, sebelah histogram ni pula dia ada zebra. Jadi zebra ni ada nampak macam ada slider kat bawah tu untuk nak buat orang kata apa, nak set zebra intensity tu lah. Okey, jadi saya boleh gerakkan daripada 0 sampailah 100. 0 ni kira habis tinggi lah kan. Okey. Kemudian kalau saya nak tutupkan yang benda zebra tu, saya tekan balik kat zebra tu. Okey, sebelah zebra tu pula dia ada satu benda yang dipanggil sebagai focus picking. Jadi focus picking ni kalau kita yang duk guna kamera, kita tahulah kita gunakan focus picking ni untuk nak tengok kata apa daripada segi fokus tu sendiri. Bila kita duk fokus benda ke zoom kan, kita nak tengok benda tu in focus ke tidak. Okey, jadi sama juga dia ada slider kat sini untuk nak set dia punya intensity tu, 0 tu paling tinggi. Lepas tu kita boleh pilih color picking tu lah. Sampai sekarang ni dia tengah pakai merah kan. Saya nak pakai kuning pun boleh, nak pakai hijau pun boleh, nak pakai biru pun boleh. Terpulang lah nak pakai apa. Biru ke putih ke macam ni kan. Okey, nampak lah. Okey, sekarang saya patah balik pergi kat merah. Okey, kalau nak tutup focus picking ni, tekan balik dekat dia. Okey, dekat sebelah focus picking itu pula, dia ada satu benda yang dipanggil sebagai false color. Jadi false color ni kalau secara mudahnya lah, juga berguna untuk nak tengok tahap exposure. Jadi dekat tepi tu kita nampak macam ada menu kat situ kan, itu dia tunjukkan dia punya IRE level tu lah. Okey, saya tutup bahagian false color ni. Okey, jadi kemudian kat sebelah dia, benda ni kita ada sebagai benda yang dipanggil sebagai monocolor lah. Jadi monocolor ni anda boleh set satu warna spesifik yang mana anda nak tengok. Contohnya anda nak tengok gambar ni dalam hitam putih ke, ataupun anda nak tengok dia dalam merah semua ke, hijau semua ke, ataupun biru semua ke. Macam itulah dia. Okey, tapi satu benda lah, sambil-sambil saya duduk cerita pasal menu ni kan. Ada setengah-setengah menu macam kalau saya tekan ni, anda nampak window macam ni dan anda boleh tutup dia dengan cara tekan dia balik kan. Tapi ada setengah-setengah menu ni, ataupun yang kita setting ni, macam saya ambil yang color, yang monocolor ni. Kalau anda tekan sekali, katakanlah nak tengok dari hitam putih. Kalau anda nak tutup hitam putih tu, anda tak boleh nak tekan lagi sekali untuk nak tutup. Dia akan cycle pergi ke color merah pula. Jadi anda kena habiskan cycle tu dulu, baru dia pergi balik kepada yang asal. Jadi itu mungkin, manalah tahu lepas ni kalau dia upgrade firmware ke apa ke, dia boleh buat feature yang mana kita boleh tutup terus benda tu kan, tak payah nak cycle. Okey, lepas sebelah monocolor tu pula, dia ada satu benda yang dipanggil sebagai aspect map. Jadi aspect map ni sebenarnya kita boleh gunakan untuk nak tengok video yang kita record tu apabila kita cropkan dia. Paling senang macam tu. Okey, sekarang ni katakanlah saya record dalam keadaan macam ni. Lepas tu katakanlah video yang sama ni saya nak gunakan untuk nak upload kat TikTok ke apa kan. Jadi macam contohnya kan, sekarang ni saya tengok ini adalah dia punya aspect map tu adalah 16:9. Okey, saya boleh tutup dia jadi 4:3 ke ataupun jadi 5:4 ke ataupun macam ni. Yang ni okey, yang ni kita paling mudah ni nampak macam horizontal kan. Lepas tu yang slider ni dia boleh tunjukkan dia punya bahagian luar ni kan. Macam sekarang ni kita nampak lah. Okay, yang cerah ni adalah apa yang kita akan nampak nanti kalau kita cropkan dia. Kalau nak bagi lagi senang faham, saya buat macam ni. Jadi dia tutup terus bahagian lain, dia tunjuk bahagian yang kita tunjuk bahagian aspect map tu saja. Jadi sekiranya video ni saya gunakan untuk nak upload kat TikTok, maka bahagian ni lah yang saya akan nampak nanti kalau saya tak adjust lah kan. Okay, saya boleh tutup aspect map ni. Nampak aspect map ni pun saya nak kena cycle through dia, baru dia akan tutup sampai habis. Tu dia. Okey, kemudian yang last kali dalam bahagian pertama ni nampak macam apa ni, nampak macam star-star ni, ini adalah LUT. LUT ni biasanya kita gunakan kalau anda record dalam katakanlah S-Log dan sebagainya. Biasanya sangat sesuai lah untuk orang yang buat color grading kan. Kalau anda record dalam video yang orang kata apa standard color profile tu tak nampak sangat. Memang tak berguna apa sebenarnya. Tapi kalau anda record katakanlah dalam S-Log, maka anda boleh gunakan LUT, sama ada LUT anda yang orang kata apa secara khusus ataupun LUT umum yang ada dalam ni untuk nak tengok macam mana rupa gambar yang dikeluarkan apabila anda dah applykan LUT tu nanti. Macam contoh kan, saya tunjuklah dekat anda lah. Jadi dia ada beberapa LUT built-in. Macam sekarang ni dia ada macam Canon C-Log. Lepas tu dia ada macam yang Canon C-Log 2. Lepas tu dia ada macam Sony S-Log. Dan dia ada Sony S-Log 2. Lepas tu dia adalah daripada S-Log 3 kepada yang Rec 709 dan sebagainya kan. Ini adalah beberapa built-in. Dan kemudian anda boleh import LUT melalui yang kata port USB-C tu. Anda letak dalam thumb drive, cucuk kat USB-C tu. Okay, jadi saya tutuplah LUT ni lah. Okay, tutup LUT ni. Okay, selesai menu bahagian pertama. Mari saya pergi pada bahagian yang kedua pula. Okey, jadi bahagian kedua yang ni kat sini LUT tu, yang seterusnya ni, ini kita panggil dia sebagai kata apa color temperature lah. Okey, macam sekarang ni color temperature monitor ni saya set dia sebagai 6500 sebab ini adalah color yang sama macam saya duk record atas apa kata apa saya punya kamera ni, nampak macam tu. Okey.
Kalau saya tekan seterusnya, dia boleh pergi sampai 7,500, lepas tu dia boleh pergi sampai 9,300K, dan last sekali ataupun yang mula-mula ni sebenarnya adalah daripada 5,600. Dia nampak macam kuning-kuning sikit. Jadi saya set dia balik kepada 6,500. Okey, ini adalah daripada segi ni punya temperature. Okey, sebelah temperature tu pula ini adalah zoom. Sekarang ni adalah satu-satu, maksudnya tak zoom langsung kan. Jadi kalau saya tekan dekat bahagian zoom ni, okey, ini satu-satu, kemudian saya boleh zoom 2 kali. Okey, bila saya dah zoom 2 kali macam ni, nampak macam ada window kat tu kan. Saya boleh gerakkan benda ni untuk nak tengok bahagian mana yang saya nak tengok lah. Jadi benda ni sangat, orang kata apa, sangat sesuai untuk nak tengok kita zoom tu betul ataupun tidak kan. Ataupun nak tengok daripada segi dia punya fokus tu. Kadang-kadang bila gambar tu orang kata apa, nampak satu-satu macam tu, bila kita tengok monitor kecil macam ni, kita anggap macam, oh, fokus semua cantik. Tapi sekali dah masuk kat monitor ke apa ke, tengok alamak, fokus lari kan. Jadi zoom ni berguna. Okay, macam tadi dia buat 2 kali, dia boleh pergi sampai 4 kali macam ni. Jadi saya boleh gerak-gerakkan lah. Macam nak tengok bahagian mata ke, zoom elok ke tak kan. Okay, lepas tu kalau nak tutup zoom ni, tutup balik. Okay. Lepas tu dekat sebelah zoom tu pula dia ada yang kita panggil sebagai discrete ni. Jadi benda ni kalau anda secara mudah kalau anda record dalam anamorphic ke kan. Saya tak pernah record benda tu. Jadi macam sekarang ni dia 10. Lepas tu anda boleh set lah kepada 125. Lepas tu seterusnya lah sampai berapa yang anda nak. Tapi inilah macam saya kata tadi yang saya tak suka kalau saya dah tekan sekali. Dia tak ada cara mana, contohnya kalau kita buat long press macam tu kan untuk nak tutup, tak ada. Anda kena cycle through keseluruhan menu tu nak pergi balik pada yang asal dia. Okey, sebelah tu pula dia ada satu macam butang pause dengan play ni tau. Jadi butang pause dengan play ni saya duk cari juga dalam dia punya orang kata apa, guide dan sebagainya. Saya tak nampak lagi apa kegunaan dia. Saya ingatkan benda tu boleh digunakan untuk nak record. Macam kita boleh gunakan benda ni sebagai field recorder apa. Tak boleh tau. Jadi tak apalah, nanti saya akan update balik pasal pause dengan play ni. Okey, sebelah butang pause dengan play tu, ini anda nak flip screen lah. Anda nak flip kiri kanan ke, ataupun anda nak flip atas bawah ke, boleh. Jadi benda ni sangat sesuai kalau macam anda letak monitor ni terbalik pada anda punya rig tu kan. Jadi anda boleh flipkan dia. Dan last sekali dia ada grid. Jadi grid ni, yang ni satu ni je lah grid yang ada. Jadi anda boleh gunakan ni kalau anda nak gunakan kepada konsep yang rule of thirds macam tu. Masa anda duk buat anda punya video filming semua tu kan. Okey, tu dia. Okey, saya tutup grid tu. Dan itulah dia ke semua menu yang ada pada monitor ni. Lepas tu kalau anda tengok yang last sekali kat belah kanan ni, yang macam butang gear ni, ini adalah setting. Jadi kalau saya tekan settings ni, anda nampak dia ada macam 3 tab settings kat situ. Jadi untuk tab yang pertama ni, dia ada setting untuk wireless. Jadi yang first kali dia ada macam channel switch. Jadi channel switch tu kita boleh, kalau benda ni sebagai receiver kan, kita boleh pilih lah dia nak receive daripada channel yang mana. Lepas tu dia ada function switch. Jadi function switch tu dia ceritakan fungsi monitor ni lah. Jadi sekarang ni monitor ni berfungsi sebagai transmitter ataupun penghantar. Jadi kita boleh tukar dia sebagai receiver. Lepas tu kita boleh pairkan dia. Jadi kalau kita nak pairkan dengan model-model transmitter ataupun receiver yang lain. Lepas tu kat bawah tu dia ada fan control. Jadi sebenarnya monitor ni depa ada fan dalam tu tau. Jadi kalau macam sekarang ni, fan ni saya mutekan dia supaya dia tak dengar bunyi fan tu. Sebenarnya kalau saya tekan butang auto ni, anda boleh dengar sikit bunyi fan tu kan. Tapi dia tak ada lah kuat sangat, dia sikit je. Jadi kalau mungkin anda duduk kat luar ataupun anda pakai shotgun mic dan sebagainya, benda tu mungkin tak mengganggu. Tapi katakanlah bunyi kipas tu mengganggu, maka anda boleh tekan mute tu, hilanglah bunyi kipas tu. Okey, itu dia. Okey, seterusnya untuk tab yang kedua ni, dia adalah display settings. Jadi anda bolehlah nak set brightness dan nak pergi semua. Jadi set up dekat 50-50 untuk brightness dan juga volume. Lepas tu yang UV display ni, ini kalau kita nak tunjuk yang volume punya information tu lah. Okey, dan last kali anda boleh pilih bahasa. Dia ada bahasa Cina dan juga bahasa Inggeris. Okey, saya tutup lah UV ni kan, tak pakai. Okey, dan yang seterusnya, akhir sekali dia ada tab untuk device info. Jadi dekat sini dia beritahu lah dia punya Wi-Fi SSID dan juga password. Jadi Wi-Fi SSID dan password ni anda boleh gunakan untuk nak connectkan device-device anda nantilah. Bila anda boleh gunakan aplikasi HoloView tu untuk nak connect kepada monitor ni. Lepas tu dia ada dia punya serial number dan juga device version lah. Lepas tu kalau anda nak reset device ni, dia ada satu butang device reset dekat situ. Jadi itulah dia keseluruhan menu untuk monitor ni. Dalam bahagian ini saya akan tunjukkan kepada anda ciri transceiver ataupun transmitting dan juga receiving yang ada pada monitor ni. Jadi sekiranya anda menggunakan Mars M1 ni sebagai transmitter ataupun pemancar, maka dia ada beberapa mod penggunaan. Yang paling umum sekali adalah satu unit Mars M1 ni dia boleh hantar signal kepada dua monitor Mars M1 yang lain secara serentak. Maksudnya, kalau anda ada beberapa unit monitor ni, maka satu tu boleh digunakan sebagai penghantar dan dua lagi monitor boleh digunakan sebagai penerima. Itu satu contoh penggunaan. Selain daripada tu, anda juga boleh gunakan Mars M1 ni untuk nak hantar signal kepada satu monitor Mars M1 yang lain dan dalam masa yang sama, hantar signal kepada dua device yang lain secara wireless. Device tu dia boleh jadi macam-macam. Sama ada smartphone ataupun tablet dan sebagainya. Dan cakap pasal device yang lain tu kan, sebenarnya satu monitor Mars M1 ni, dia boleh hantar
signal kepada 4 device yang lain. Device tu boleh jadi katakanlah anda ada 4 smartphone. Anda ada iPhone lah, ada Samsung lah, Google Pixel lah, ada Huawei dan sebagainya kan. Anda boleh gunakan keempat-empat smartphone anda tu untuk nak tengok apa yang ditunjukkan pada monitor Mars M1 ni. Anda cuma kena install aplikasi Holy View pada device anda tu. Jadi aplikasi tu dia ada untuk iOS dan juga Android lah. Dan dalam masa yang sama anda juga boleh gunakan monitor ni untuk nak hantar kepada receiver HoloLens yang lain. Contohnya kalau anda ada model-model HoloLens receiver yang lain kan, anda boleh hantar dia kepada 2 model lain secara serentak. Itu kalau anda gunakan monitor ni sebagai transmitter. Okay, jadi kalau anda gunakan monitor ni sebagai receiver ataupun penerima pula, maka Mars M1 ni dia boleh menerima input-input daripada model-model HoloLens transmitter yang lain. Contohnya kalau anda ada yang Mars 4K tu ke, ataupun yang Mars 400S Pro ke, ataupun Mars 300 Pro ke, semua boleh hantar pi dekat dia. Ni saat saya nak tunjukkan anda. Ni kan sekarang ni sebenarnya saya tengah nak gunakan yang saya punya iPad ni sebagai dia punya viewer. Jadi saya installkan dalam iPad ni yang aplikasi Holy View tu. Jadi kemudian saya bolehlah terima input daripada monitor Mars M1 ni. Jadi apa yang anda kena buat adalah anda cuma kena connectkan device anda, contohnya macam iPad ni, kepada Wi-Fi SSID yang ada pada Mars M1 ni lah. Tu dia. Lepas tu bila anda buka aplikasi tu, maka anda boleh terus nampak apa yang ditunjukkan pada monitor ni dekat Holy View punya app tu sendiri. Itulah dia. Memang sempoi. Dan melalui device ni juga yang device yang saya dah install aplikasi ni, anda boleh kawal ke semua settings yang ada pada monitor tu sama macam apa yang anda boleh buat dekat monitor tu sendiri. Sama, dia punya interface semua sama. Dan selain daripada tu, anda boleh gunakan aplikasi itu untuk nak ambil gambar dan juga record video ni terus masuk ke dalam device anda. Feature tu memang berguna betul. Dalam bahagian akhir ni, mari saya tunjukkan kepada anda secara ringkas lah apa yang anda akan dapat dalam kotak Mars M1 ni apabila anda beli dia. Jadi inilah dia apa yang ada dalam kotak tu. Jadi pertama sekali ini adalah dia punya user manual. Kemudian anda juga akan diberikan satu warranty card. Okey, dan selain daripada tu, anda juga akan dapat satu yang tempered glass ataupun kita panggil sebagai screen protector ni lah. Jadi anda boleh gunakan benda ni untuk nak protect screen Mars M1 ni. Okey, dan selain daripada tu, apa yang anda akan dapat adalah satu adapter daripada USB-A kepada USB-C. Jadi yang ni anda boleh gunakan untuk nak cucuk thumb drive kalau anda nak transferkan LUT dan sebagainya. Dan kemudian akhir sekali anda akan diberikan satu D-Tap cable ni. Jadi ini adalah D-Tap cable kepada DC. Jadi kalau anda gunakan D-Tap bateri dan sebagainya, bergunalah benda ni kan. Jadi itulah dia apa yang ada di dalam kotak Mars M1 ni. Itulah dia review saya tentang monitor Mars M1 keluaran HoloLens ni. Jadi pada saya, ini adalah satu field monitor yang mempunyai banyak ciri-ciri menarik yang sangat berguna untuk anda. Lepas tu dia punya size 5.5 inci tu dia sangat sesuai kalau anda nak rig kamera ni pada setup anda lah. Anda boleh gunakan dia pada kamera biasa ataupun pada cinema kamera anda. Okey, daripada segi harga dia pula, saya tengok Mars M1 ni dijual pada harga 2,000 lebih sampai ke 3,000 berbeza mengikut kedai lah. Okey, jadi maklumat lanjut tentang monitor ni saya dah letakkan pada bahagian video description ni. Jadi anda bolehlah rujuk di sana. Jadi kalau anda ada sebarang soalan ataupun pandangan tentang monitor Mars M1 ni, maka anda bolehlah tulis di ruangan komen. Dan insya-Allah saya akan cuba untuk menjawab soalan-soalan ataupun maklum balas anda. Okey, sebagai penutup, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pixel Media Sdn Bhd kerana memberikan saya monitor Mars M1 ni. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Dan sambil itu, saya harap anda sudilah untuk nak subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi, dan like video ni sekiranya ia berguna untuk anda. Dan jangan lupa untuk follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.